Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 4, hari ini Ustazah Siti Khadijah bertemu kita lagi pada PDPR yang kelima. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sambung lagi pembelajaran kita walaupun berada di rumah. Hari ini kita masuk pada bahagian ibadah unit 1 berkaitan dengan mari bersuci. Anak-anak boleh rujuk buku teks di rumah pada muka surat 114. Okey, Ustazah harap anak-anak telah bersedia. Okey, objektif pembelajaran kita. Apa kita nak belajar hari ini? Apa matlamat kita? Kita ada dua perkara iaitu menerangkan pengertian najis yang pertama, kemudian menjelaskan bahagian najis dan jenisnya. Ada dua lah. Kita nak belajar apa? Kita nak belajar apa? Najis tu apa? Kemudian dia ada berapa bahagian? Baiklah. Okey, pengertian najis. Satu, matlamat yang pertama ialah nak tahu apa maksud najis. Apa maksud najis anak-anak? Bila yang cakap najis, itu bukan jawapan dia. Najis tu apa? Bukan. Kita buat muka kita menjijikkan ke apa, itu bukan. Maksud najis ialah pengertian najis, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Itulah maksud najis. Dia kotor. Kotor dari segi kalau kita orang Islam, kita nak solat tak boleh. Itu yang dikatakan najis. Okey. Yang kedua tadi apa Ustazah cakap? Objektif kita yang kedua ialah nak tahu bahagian najis. Pada slide ini Ustazah buat besar-besar. 1, 2, 3. Maksudnya najis terbahagi kepada 3. Okey, pada buku teks muka surat 115 boleh rujuk di situ secara jelasnya satu persatu bahagian najis. Okey, kita tengok. Okey, 3 bahagian najis itu ialah yang pertama, nombor 1. Tengok nombor 1. Najis mukhaffafah. Ulang, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah. Yang kedua, najis mutawassithah. Dan yang ketiga, najis mughallazah. Najis mughallazah. Jadi, ada 3 jenis najis yang dinyatakan di sini. Sekali lagi Ustazah ulang. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughallazah. Okey, kita tengok satu persatu. Okey. Apakah najis mukhaffafah? Kenapa ada gambar baby kat situ? Okey, kita tengok penerangannya. Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Apakah maksud pengertian ini? Najis mukhaffafah ini ialah air kencing. Apa najis mukhaffafah? Air kencing je. Air kencing siapa? Mestilah merujuk kepada orang kan kalau air kencing ataupun binatang. Tapi kat sini merujuk kepada air kencing kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki umur berapa? Umur dia 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Setahun setengah ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke. Jangan 2 tahun ke atas. Jangan 2 tahun setengah, 3 tahun tak nak. 2 tahun ke bawah. Yang syarat dia,
dia minum susu ibunya sahaja. Dia tak makan nasi, dia tak minum susu formula apa ataupun dia tak makan jajan, dia tak makan gula-gula. Budak tu ada syarat dia. Jadi air kencing bayi ataupun kanak-kanak lelaki itu menjadi najis mukhafafah dengan syarat dia tu. Jangan sama. Oh, jadi kalau kanak-kanak mukhafafah bukan. Itu syarat-syarat yang dikatakan najis mukhafafah. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Dia minum susu ibu dia sahaja. Okey. Okey, seterusnya yang kedua. Najis apa tadi? Najis mutawassithah. Najis ini ialah selain daripada najis mukhafafah dan najis mughallazah. Okey, bila kita dah faham najis mukhafafah, selain daripada itu ialah najis mutawassithah. Kalau dalam slide ni gambar dia muntah, arak, darah ataupun tahi. Tahi ni macam-macam tahi lah. Tahi orang ke, binatang ke, sama juga dengan darah. Darah orang ke, darah manusia ke, darah binatang. Okey, arak, muntah, kudis, nanah semua tu adalah najis. Ini ialah najis mutawassithah. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah najis yang ketiga iaitu najis mughallazah. Najis mughallazah ini berkaitan dengan dua jenis binatang iaitu anjing, babi dan keturunannya. Keturunan siapa? Keturunan dua jenis binatang itu tadilah. Serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Apa maksud perkara yang berkaitan? Contohnya dekat gambar tu ada berus cat. Berus cat itu diperbuat daripada bulu binatang babi contohnya. Jadi berus cat itu dinamakan najis mughallazah. Ada juga macam beg tangan ataupun kasut diperbuat daripada kulit binatang babi itu juga adalah dikategorikan sebagai najis mughallazah. Jadi bila kita faham najis mukhaffafah dan najis mughallazah, maka kita pun fahamlah najis mutawassithah itu tadi. Kita ingat najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah tadi? Berkaitan dengan baby ni tadi, air kencing dia. Kemudian kita faham najis mughallazah, maka kita pun jelaslah yang selain daripada najis tu berada dalam najis mutawassithah, najis sederhana. Okey. Jadi Ustazah harap penerangan ini dapat membantu anak-anak untuk faham berkaitan dengan apa erti najis dan bahagian-bahagiannya. Okey. Jadi yang ketiga tadi ialah najis mughallazah ni, ingat dua ekor binatang ini dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Contoh alat-alat lah, alat-alat yang menggunakan bulu dia ataupun kulit dia. Okey. Jadi Ustazah harap anak-anak boleh faham dan boleh membaca dalam buku teks muka surat 114 dan 115. InsyaAllah kita jumpa lagi pada PDPR seterusnya minggu depan. InsyaAllah Ustazah akan sambung lagi berkaitan dengan cara-cara untuk membersihkan ketiga-tiga jenis najis itu tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.